والسلام على النبي الهاشمي وآله وصحبه أبدا عن نبي الهاشمي فتبوأ وسبحانه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal hajju au hajju huwa bi fathil ha'i wa kasriha. Hajju tu boleh baca dengan fathahkan ha, hajju, wa kasriha, dan baca kasrahkan ha pun boleh, hajju au hajju. Wa ammal hajju, dan adapun bermula haji, fahuwa, maka ialah haji itu khamisu arkanil islami, yang kelima daripada segala rukun-rukun bagi Islam. Rukun-rukun bagi Islam dengan makna syai'un azim fil Islam, makna perkara-perkara yang besar, bukan rukun dengan makna istilahi. Rukun istilahi dengan makna ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Nah, itu orang panggil rukun dengan makna istilah. Ma barang yatawaqqafu, yang terhenti dengan dia, yatawaqqafu bihi sihhatus syai', terhenti dengan dia, dengan sesuatu itu, dengan perkara tersebut oleh sahkan sesuatu. Itu dia panggil rukun pada istilah. Jadi kalau rukun dengan makna istilah, artinya kita semua ni belum Islam lagi lah. Tu kenapa? Karena rukun Islam. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu bihi sihhatus syai', perkara yang terhenti dengan dia, perkara tersebut oleh sah segala sesuatu. Mana nak sah Islam tu mesti kena ada dia. Kalau tak ada dia, tak sah Islam. Maka kafir lagi kita lah ni. Gitu. Ada. Maka kerana tu rukun pada Islam dengan makna lughawi. Apa lughah? Iaitu asya'un atau syai'un azim. Sesuatu ataupun perkara yang besar-besar di dalam Islam. Jadi bermakna kita yang belum menunaikan haji ni sudah pasti dah Islam. Walaupun kita tidak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Dan bukan hanya orang yang bukan juga orang yang menunaikan Islam, rukun Islam yang kelima, haji itu artinya sempurna dah Islam, bukan juga. Kenapa? Karena rukun Islam dengan makna syai'un azim fil Islam, perkara-perkara yang besar dalam Islam, artinya bukan hanya 5 ni saja Islam. Ada banyak lagi, cuma hak besarnya 5. Itu maksud. Baik. Maka karena itu dia kata wa ammal hajju, dan ada pun bermula haji itu, fahuwa, maka ialah haji itu khamisu arkanil Islam, ialah yang kelima daripada segala rukun Islam. Kalau gitu ta'riful haji lughatan, boleh dhabit ya. Definisi haji dari segi bahasanya, al-qasdu ialah qasad. Haji ini maknanya qasad. Haji ini pada lughahnya ialah qasad.
Tapi bukan nak mana lorah dah. Wa syara'an, dan pada syarak haji ini ta'rif dia ialah qasdul baiti, qasdu baitillahil harami, qasdu baitillahil harami lin nusuki. Tuju kepada baitillahil haram, rumah Allah yang haram, iaitu Mekah al-Mukarramah, Masjidil Haram itulah, lin nusuki, untuk ibadah. Itu. Begitu juga ta'riful umrati lughatan, definisi orang panggil umrah pada dari segi bahasanya az-ziyaratu ialah ziarah. Tapi wa syara'an, makna syarak orang panggil umrah nu ziyaratu baitillahil harami lin nusuki. Itu orang panggil umrah. Baik. Kalau gitunya kata syarih, wahwa, dan ia haji itu minasyara'i'il qadimati, ialah setengah daripada syariat-syariat yang terdahulu. Jadi nabi-nabi dulu pun ada dah wak hijah haji. Bukan hanya agama kita Islam saja wak hijah haji. Tu syariat-syariat nabi dulu pun ada juga orang panggil hijah haji. Ruwiya, diriwayatkan, anna Adam alaihi salamu, bahawasanya Nabi Adam alaihi salam, hajja arba'ina sanatan, berhajilah ia 40 tahun. Daripada mana? Minal Hindi, mula daripada Hindinya, masyian, hal keadaan berjalan. Jadi Nabi Adam AS tu setelah mana hubud, setelah mana turun daripada syurga, jatuh ke dunia ni, dianya jatuh di Sarnadib, di satu jabal, satu bukit, minal biladil Hindi, daripada negara India. Maka daripada negara India itulah masyian, berjalan dia. Apa? Nak pergi buat hijrah haji ke Mekah al-Mukarramah. Wa anna Jibrilah, dan bahawasanya Jibril, qala, telah berkata lah ia Jibril lahu, baginya Adam. Jibril kata kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa Jibril kata ni? Maqalul qaul. Innal malaikata, bahawasanya para-para malaikat itu, kanu, adalah mereka itu para-para malaikat, yatufuna qablaka, bertawaflah mereka itu para malaikat, qablaka, sebelum daripada engkau hai Adam, bihadzal baiti, dengan ini rumah, yakni Kaabah itulah, bisa ba'ati alafi sanatan, dengan 70,000 tahun. 70,000 tahun. Bisa ba'ati itu dengan 7,000 tahun. Dengan 7,000 tahun, melekat-melekat sebelum daripada Nabi Adam alaihissalam buat hijrah haji, sebelum tu 7,000 tahun dulunya para malaikatnya duduk bertawaf di Kaabah. Itu. Wa qala Ibnu Ishaq, dan telah berkata oleh Ibnu Ishaq, lam yab'atsillahu nabiyyan, tidak membangkitlah oleh Allah Ta'ala akan satu nabi pun ba'da Ibrahim, kemudian daripada Nabi Ibrahim, illa hajjun, melainkan pasti mengerjakan haji, pasti disuruh mengerjakan haji. Jadi ini nak kita kata bahawasanya haji ini tu termasuk juga ibadat yang telah disyariatkan di dalam syariat-syariat Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok dalam kitab Buriyah ni ada 136. Maka ketahui olehmu bahawasanya haji itu satu rukun yang amat nyata daripada rukun Islam dan kejadiannya, dan adalah ia haji itu ibadah yang wajib di dalam seumur hidup sekali. Itu sekali ya. Dan kesudahan pekerjaan dan kesempurnaan Islam dan kamal agama ini, dan pada hari haji itulah diturunkan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, pada hari haji tersebut, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu, dinakum, akan agama kamu, wa atmam, dan aku sempurna, aku tamamkan, alaikum, ke atas kamu, nikmati, nikmatku,
wa raditu dan redalah olehku kata Allah lakum bagi kalian Islam dinan Islam sebagai agama. Ngadu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yahuj. Barang siapa yang mati padahal tiada berhaji, falyamut, betul lah, falyamut, maka mati ia insya'a jika kehendak Yahudian sebagai orang Yahudi, wa insya'a jika kehendak Nasranian sebagai orang Nasrani. Barulah. Tu barang siapa mati dan tiada haji ia, maka mati jika dikehendaki Yahudi dan jika dikehendaki Nasrani. Maka kata Syekh Daud, besarlah olehmu dengan ibadat ini. Mu kena agungkan ibadat haji ni. Jangan tak ada cita-cita nak pergi mengerjakan haji. Tu biarlah umur berapa Allah alam, gilah orang panggil buka daftar haji di tabung haji tu. Nak membesar kerja haji. Sebab ketiadaannya, kalau tak buat kerja haji, ketiadaan agama. Ada kerja agama kalau orang panggil sengaja-ngaja nak tinggal. Kerana haji ni orang panggil mesti manis tata'ah. Mampu. Itu syarat kemampuan. Dan hilangnya itu hilang agama, hilang kerja haji, hilang. Kerana kerja haji itu orang panggil syiar. Tu wa man yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan tanda Allah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Dan bersamaan oleh orang yang meninggalkan meninggalkan haji itu Yahudi dan Nasrani. Dia kurang serupa ya. Tu. Kata Qadhi Husain bahawasanya ia haji itu afdal daripada segala ibadat. Dialah orang panggil ibadat yang paling afdal. Kerana apa? Kerana mengandungnya haji itu. Terkandung dalam haji itu atas harta. Harta habis banyak mana buat kerja haji. Balik kurang 10,000. Orang panggil muassasah murah-murah ni. Dan badan. Badan pun buat kerja lelah agak. Kena pergi wukuf di Arafah. Kena pergi melontar di Jumrah. Itu tengok. Kena bertawaf. Dan bahawa kita diseru kepadanya haji padahal lagi di dalam aslab, mana di dalam sulbi-sulbi bapak-bapak. Seperti iman yang ia afdal ibadat hati. Bandingannya haji ni seperti iman lah. Kalau orang panggil ibadat haji, ibadat hati ni, gapo paling afdal? Iman. Ibadat hati, maka haji ibadat tubuh badan. Tapi dalam kitab ni awak mari orang panggil afdal kelebihan dia. Dan juga ini dalil lah ni, walillahi 'alan nasi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillah, dan bagi Allah Ta'ala, 'alan nas, wajib atas segala manusia, hajjal baita. Tu haji bagi Baitullah. Siapa tu? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang kuasa mampu kepadanya, kepada Baitullah tu jalannya. Itu. Wa man kafarah, dan mereka yang kufur lah ia mereka. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang kaya daripada segala alam ni. Mana tak berajak pun. Allah Taala tak berajak pun. Mung tu kena berajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas pada mentafsirkan, makna sabil itu sehat, badan, dan baginya bekal dan kenderaan. Dan makna waman kafara ialah orang yang kufur dengan haji, maka tiada melihat mereka yang kufur akan haji itu, kebajikan. Wah kerja apa haji? Baik pergi Paris lagi. Nanti ni. Baik pergi melancong sana sini. Itu. Tak ada lihatlah kebaikan waktu kerja haji ni. Kata habis duit saja. Dan tiada pula meninggalkan dia akan dosa. Dua kerja dosa. Dah. Lagi pula Nabi SAW sabda, man ata hazal baita. Dalam satu riwayat lain, man hajja hazal baita. Ada juga riwayat kata itu. Ini man ata hazal baita atau man hajja hazal baita. Barang siapa yang datang akan ini rumah, yakni Kaabah ni. Yakni barang siapa yang berhaji akan ini rumah. Walam yarfus,
padahal tiada ia tiada ia jima. Yarfus itu mana jima. Walam yafsuk, dan tidak mengerjakan kerja dosa fasik. Kharaja min zunubihi, nescaya keluarlah ia daripada dosanya, kayaumi, seperti hari waladathu ummuhu, hari diperanak akan dia oleh ibunya. Jadi supaya tak ada dosa. Nah, itu kelebihan wak kerja haji. Habis itu. Tuh. Baik, tengok kita balik. Wahwa, dan ia haji ni fardun, ialah fardu wajib. Nah, tuh. Wajib, fardun ainin, begitu. Fardu ainin bil ijma'i. Fardu ain dengan ijma' ulama. Tuh haji ni fardu ain dengan ijma' ulama. Begitu juga umrah. Wa hukmul umrati, dan bermula hukum bagi umrah tu fardu ainin, ialah fardu ain fi mazhabil imam Syafi'i, pada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain tak sekira lah. Wakilah, kata setengah ulama, innaha, bahawasanya umrah tu, innal umrata sunnatun muakkadatun, ialah sunat yang dituntut. Sunat yang sangat dituntut. Itu ialah mazhab Maliki Hanafi. Kila tu mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau Hanabilah ada dua pendapat, wajibun wa sunnatun, wajib dan sunnah. Jadi di sisi mazhab Maliki dan Hanafi, umrah tu sunnatun muakkadatun. Adapun di sisi mazhab kita Syafi'i, umrah tu fardu ainin. Habis itu. Wahwa, dan ia haji tu fardun, ialah fardu. Apa fardu? Ai ma'lumun, yang diketahui kefarduan dia tu minad dini, daripada hukum agama, bid darurati, dengan secara darurah. Tu dengan secara darurah. Tak kena fikir tilik lagi lah. Umum latasnya mengetahui hukum wak kerja haji ni ialah fardu ain. Ma'ulima minad dini bid darurah. Tu setengah daripada benda hak diketahui daripada agama dengan secara darurah. Dengan secara darurah ni dengan secara mudah. Bukan hukum hak tersempit. Orang tak tahu dah. Hukum ni sangat latah. Hingga orang kafir pun setengah-setengah tahu kata orang Islam ni wajib hijrah haji. Itu. Fayakfuru, maka dikafirkan mungkiruhu, oleh mereka yang mengingkari akan dia akan wajib haji. Ada orang yang ingkar kata haji ni fardu ain, maka dikafirkan. Kenapa? Ingkar benda hak diketahui daripada agama dengan secara darurah. Illa, melainkan tidak jadi kafir juga, in amkana khafa'uhu alaihi, jika mungkinlah oleh tersembunyi akan dia wajib tu alaihi, di atasnya, ala mungkin. Mana kalau orang tu terlalu jauh daripada ulama lah, duduk di kutub utara, kutub selatan, dalam lubang pula, tak siapa lain internet. Tak ada siapa dia boleh siapa dakwah ke dia ni. Maka bila kata haji ni wajib, tak ada wajib, mana saya tahu. Maka dia tu orang yang jauh daripada ulama, maka jahil lagu tu dimaafkan. Ataupun orang yang baru-baru masuk Islam. Dah. Ada fufuk umum ni hak lama dah masuk Islam ni dak dimaaf. Kalau dak tahu juga hukumnya kupu. Main. Kupu. Fardu ainin tadi tu. Wajib itu ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam. Atas tiap-tiap orang Islam tu wajib. Tafri'nya fala yajibu, maka tidak wajiblah ala kafirin, di atas orang kafir asliyin yang asal. Atas orang kafir hak asal. Kafir asli ni maksudnya kafir hak asal, tak pernah masuk Islam. Maka tak ada jenis wajiblah atas dia. Yang ini tidak wajib taklif. Illa, mereka wajib juga.
lil iqabi alaihi, wajib iqab, wajib seksa akhirat kelak di atas kafirin asliyin, di atas orang kafir asah. Ada orang kafir murtad maka wajib tapi tak sah melainkan kena masuk Islam. Tu. Fala yajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajiblah haji ini di atas orang kafir yang asal. Tidak wajib apa? Tidak wajib taklif fid dunia. Tidak wajib kita paksa ke dia di atas muka dunia. Tak boleh paksa. Acong demo ni kaya juta lagi buat kerja haji dengan saya. Dekat sini. Tolong sikitlah saya ni tak ada duit. Nah, tak boleh. Kenapa dia orang kafir asli? Illa malaikat. Ada juga wajibnya lil iqabi, wajib seksa. Lil iqabi mana wajib bagi seksa alaihi di atasnya kafirin asli. Wajib seksa di atas orang kafir asal akhirat kelak. Jadi orang kafir asal ni bukan hanya dia diazab oleh Allah Taala kerana kafir dia, tidak. Sekalian benda hak wajib di atas orang Islam mengerjakannya di atas muka dunia dulu, tidak wajib di atas dia, maka wajib dengan seksa akhirat kelak. Tu berat orang kafir nak yaud. Jadi orang kafir ni bukan hanya sedap kafir ni tak kena semaya, tak kena puasa, tak kena zakat, tak kena haji, tak kena tutup aurat, sedap. Sedap apa akhirat kelak tu seksanya habis semua. Seksa kafir suku. Seksa tak semaya 5 waktu suku. 5 waktu tu bukan 5 je. 5 kali seksa. Tiap-tiap hari. Umur dia sampai berapa? Umur dia 60 tahun kafir. Maka start daripada dia akhir balik. Dia tak semaya. Siapalah mati dalam kafir tu. Tak semaya straight. Kira berapa kali seksa? Agak-agak berapa? Tak lunyai. Tak lunyai. Pah minum arak. Zina. Apa lagi? Hak haram, hak wajib, gapo hak syariat Islam mula tak tekan atas dia kerana dia kafir asal, akhirat esok ditekan dengan seksa. Itu. Jadi sebab tu orang dakwah, orang betul-betul dakwah dai ini dia apa? Nazartu ilal ummati bi'ainir rahmati. Melihat kepada manusia umat Nabi juga tu. Orang kafir ni umat Nabi juga. Tapi umat tu dakwah. Umat Nabi yang wajib kita tu kena sampai ke dakwah. Tilik dengan apa? Bi'ainir rahmati, dengan penglihatan kasih. Kesialah Allah sianya. Itu. Maka kerana itulah wajib kita tu menjaga nama Islam. Jaga nama baik Islam. Jangan sampai orang kafir tengok. Kerana orang kafir ni dia tidak baca Islam tu macam kita. Kitab tu kitab ni, kitab tu kitab. Tak. Dia tengok agama ni melalui perangai kita. Jadi kalau perangai Zain tu duduk mulut tu semua BA ni. Anjing lah, natai itulah maki hamun celupam dah gitu Ghafur. Maka orang kafir kata, ni agama Islam. Dia tengok di kelakuan kita, akhlak kita, mulut kita, bicara kita. Dia mari tengok pondok, kota Islam, ni ajaran Islam teruk. Malah aku masuk Islam, ngotor. Tengoklah jambai putih rokok ada tahid duduk setambul sini hakim perok ni Islam kuduh orang perangai, malah kau masuk Islam. Jadi salah siapa Afiq? Salah siapa? Salah Afiq itu ni. Salah kita lah. Kita tu yang mencemarkan nama agama. Tu. Sebab tu Nabi tu jaga nama baik agama ni. Wala athara listita'atihi fi kufrihi, dan tidak memberi kesan lah bagi kemampuannya hanya kafir asli tu. Tu. Wala athara listita'atihi, dan tidak memberi kesan lah listita'atihi kerana kemampuannya si kafir asli fi kufrihi di dalam masa kekufurannya. Artinya begini. Kita kata dia masa ketika kufur tu kaya jutawan. Jutawan dia. Tiba-tibanya bila masuk Islam, bengkerak ada ni. Tu. Masuk Islam habis duit ada habis. Kena tarik ke demo tu, kena sekat ke demo ni keluarga dia tarik duit dia, harta dia habis. Apa-apa ke dana. Maka ketika tu tak memberi kesan.
Tak boleh kata kamu dosa hari tu, kamu je tahu hari tu. Hari tu bila masalah kufur. Tak jadi itu. Tidak memberi kesan sedikit pun kerana kemampuannya seorang kafir asli itu fi kufrihi, pada masa kekufurannya kafir asli. Artinya kalau dia masuk Islam, maka ketika tu walaupun dia tu sebelum daripada masuk Islam tu kaya raya, maka itu tidak dikira. Kiranya ketika masuk Islam tu mampu ke tak mampu. Kalau mampu wajib dah. Tu fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin, di atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Apa? Ai balighin aqilin, yang akil balik, lagi pula yang berakal. Yang balik, yang sampai umur, aqilin yang berakal. Hurrin, lagi pula merdeka. Tuh. Jadi kenapa kau akilim balighin akilin atau kita frek situ? Karenanya di sana ada orang panggil haji-haji yang dibolehkan kepada kanak-kanak. Tu cuba tengok dalam muka surat yang ke 150. Surat 150. Cuba tak? Syahdan, adalah bagi haji dan umrah itu, warna kipah lah kau tu patut bang. Betul molek bang. Syahdan adalah bagi haji dan umrah itu 5 martabat. Maka tiap-tiap satu daripadanya sabit baginya beberapa syaratnya. Itu. Tu haji itu ada 5 martabat. Pertama, martabat sah mutlak, dengan tiada dikait dengan mubasyarah, maknanya hijau langsung, buat hijau sendiri. Maka disyaratkan padanya pada martabat sah mutlak tu satu syarat, iaitu apa? Ada Islam. Islam saja cukup. Maka manakala ada ia seorang nak hijrah haji itu Islam, sahlah hajinya dan umrahnya. Maka sahlah tafriqnya, maka sahlah wali mengihramkan kanak-kanak. Kanak-kanak mana sifat bagi kanak-kanak? Yang tiada mumayyiz, ia kanak-kanak. Atau diizinkan seorang gantinya. Boleh tak? Tu haji, badah haji bang ini ni. Boleh. Dan jika ada orang itu belum lagi ia seorang yang diizin tadi tu hajikan dirinya sekalipun. Boleh. Tu orang nak buat badah haji tu sendiri tidak hijrah haji lagi pun boleh. Bahawa ia seorang tu ihramkan kanak-kanak boleh. Atau orang gila boleh tak? Sama ada ia ni orang panggil haji sah mutlak, dia panggil. Tu. Sama ada ia mumayyiz atau tiada mumayyiz. Sama ada kanak-kanak tu mumayyiz atau tiada mumayyiz, tak kira. Tak usah kira akhir balik sebut kata kanak-kanak. Dan dikehendaki wali di sini ialah waliul mal. Wali harta. Siapa wali harta? Iaitu bapa atau neneknya atau wasi daripada keduanya, orang yang diwasiatkan oleh bapa atau nenek. Atau hakim. Boleh. Kenapa boleh? Ilahnya kerana khabar hadis Muslim yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa di Rauha. Rauha ni ismun maudhi'in fil Madinati, satu nama bertempat di negeri Madinah. Satu hari Nabi berjumpa di Rauha akan rukban. Rukban ni jemaah yang menunggang unta. Satu hari Nabi nak pergi ke Mekah lah ni, nak pergi buat kerja haji. Lalunya jumpa di kampung yang bernama Rauha tu akan satu kumpulan yang menunggang unta, rukban. Maka mengejutkan Nabi oleh satu perempuan. Tu tiba-tibanya satu perempuan dicuek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil ia perempuan dengan lengan kanak-kanak. Tu Nabi tu ambil lengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu duduk mana? Dalam sekeduk dia panggil, sekeduk unta. Unta tu kan dia ada macam sekeduk tu. Macam sekeduk tahu tak sekeduk? Hak duduk atas unta macam rumah. Kemah tu. Sekeduk dia panggil, sekeduk unta. Maka dikeluarkan daripada mehfahnya. Mehfah ni sekeduk unta, dikeluarkan kanak-kanak tu oleh perempuan tadi daripada sekeduk unta. Maka bersembah ia, bertanya ia perempuan, "Ya Rasulullah, adakah bagi anak ini haji? Bolehkah anak ini pergi haji juga?" Maka sabdanya Nabi SAW, "Bahkan dan bagimu pahalanya." Boleh. Bahkan boleh lah. Bahkan boleh. Dan bagimu pahalanya. Pahala dia tu boleh kamu.
Dan adalah sifat ihram wali akan kanak-kanak itu bahawa meniatkan seperti dikatanya. Dikatanya apa? Dikatanya wali lah yang kata tu, yang niat tu. Dia katakan ahram tu anhu, boleh. Aku ihramkan daripadanya kanak-kanak. Au ja'altuhu muhriman, aku jadikan akan dia kanak-kanak tu muhrim. Muhrim tu artinya seorang yang ihram. Muhrim baca, bukan mahram. Kalau mahram tu orang haram nikah, faham tak? Ni tu kata lagi sumbang muhrim. Sumbang muhrim makna tu pakai ihram, lepas tu niat ihram buat kerja sumbang. Ni gitu. Muhrim ni orang berpakaian ihram. Mahram orang yang haram ni nikah. Macam makmu dengan mu tu nufah. Orang panggil apa? Makmu dengan mu orang panggil apa? Adik-beradik perempuan mu dengan mu orang panggil apa? Muhrim. Maknanya adik-beradikmu semua pakai ihram lah. Hari-hari pakai ihram lah kau gitu. Ada tu? Mahram. Au ja'altuhu, atau aku jadikan akan dia kanak-kanak tu muhriman, berihram. Bil haji au bil umrati, dengan haji atau bil umrah. Ihram dengan haji atau ihram dengan umrah. Aku ihramkan daripadanya atau aku jadikan dia kanak-kanak tu muhrim dengan umrah atau dengan haji, ikutlah. Maka jadilah ia wali tu ihram dengan dia. Maka jadilah ia kanak-kanak tu ihram dengan dia. Dengan apa? Dengan niat wali tadi tu. Dengan yang demikian itu niat wali dia. Tiada pula disyaratkan hadirkan kanak-kanak itu dan berhadapannya. Artinya tidak disyaratkan orang panggil bawa dengan domain khitab, domain mukhatab, tak wajib. Tidak kata ahram tu anka, tak wajib itu. Au ja'altuka, tak wajib itu. Tak wajib itu. Tidak disyaratkan orang panggil buat domain mukhatab. Domain ghaib pun tak apa. Tak disyarat. Kemudian wajiblah walinya membawakan tawaf. Wajiblah wali dia kena jagalah bawa tawaf. Kemudian daripada disucikan barang yang disyaratkan dia, dan mengambil air sembahyang akan dia kanak-kanak, dan menutup akan auratnya kanak-kanak. Kemudian daripada setelah selesai daripada tawaf akan dirinya. Tu lepas daripada dia tawaf diri dia lah wali tu. Jika ada ia kanak-kanak itu belum lagi mumayyiz, tu qaid. Kalau kanak-kanak tu mumayyiz dah tak apa. Kalau kanak-kanak tu belum mumayyiz lagi, syaratnya dia sendiri kena tawaf dulu. Dan disembahyangkan dia 2 rakaat sunat tawaf, dan membawa sa'i dengan syarat itu juga apa? Hendaklah ia wali itu sa'i akan dirinya dahulu. Kalaulah orang panggil kanak-kanak tu belum mumayyiz. Dan wajib ia wali menghadirkan kanak-kanak tadi tu akan segala tempat ma'asyir. Ma'asyir ni mana? Tempat-tempat tanda buat haji. Mana? Seperti wukuf di Arafah, dan di Muzdalifah, dan di Mina, dan melontar. Wajib. Maka tiada memadai hadir walinya. Dia kata, siap budak ni, tak apalah. Awak duduk di hotel lah, ada kanak-kanak, saya lah sebagai wali lagi. Abah lah, tak boleh. Tak memadai, tak sah. Maka tiada memadai hadir walinya kanak-kanak. Dengan ketiadaan hadir kanak-kanak itu, tak sah gitu. Dan melontarkan dia, diberi batu pada tangannya. Wajib dia kena bagi batu ke kanak-kanak tu untuk melontar. Tak boleh, tak apalah, awak budak lagi, saya lontar lah. Tak boleh. Kanak-kanak tu sendiri kita kena bagi batu ke dia kena melontar. Maka melontarlah ia kanak-kanak akan batu tu. Jika kuasa ia kanak-kanak lah. Dan jika tiada kuasa, kaitnya budak lagi tak erti nak melontar. Lamanya lepas atas kepala orang lain, bekok kepala orang lain. Maka ia wali itu melontarkan ganti kanak-kanak. Kau budak-budak supaya waina apa aki sirak ni. Yang lepas habis lepuk kepala orang tu bekok. Ada ni. Dia tak boleh melontar lagi, tak ada syarat, tak boleh lagi. Maka wali mana bapak dia akulah tak kena melontar ya. Ganti bagi kanak-kanak. Tu maka syaratnya itu hendaklah ia melontar bagi dirinya dahulu telah selesai ketika jamrahnya. Setelah selesai ketiga jamrahnya. Mana sebagai wali itu akunya kena pergi melontar dulu untuk diri aku ketiga-tiga jamrah. Lepas tu barulah boleh aku melontar ganti untuk akik sirak dengan waina tu. Kalaulah aku panggil dia tu aku ihram ke sebagai haji. Itu.
Dan kanak-kanak yang mumayyiz itu memadalah tawaf sendirinya dan sembah. Kalau kanak-kanak mumayyiz apa? Ni bukan mumayyiz lagu tu. Dan sembahyang dan sa'i. Dan ia kanak-kanak yang mumayyiz hadir segala tempat yang dituntut hadir dengan sendirinya boleh. Maka manakala sudah mumayyiz ni pengaiman ni mumayyiz dah ke? Nah, maka manakala sudah diizinkan oleh walinya atau ia bersama berbuat serta walinya, maka tiada syarat bagi walinya mendahulukan perbuatannya wali daripadanya kanak-kanak mumayyiz. Tetapi memadalah keduanya, wali dan kanak-kanak mumayyiz bersama-sama mengerjakan segala rukun haji dan segala wajibnya haji dan segala sunatnya haji. Habis itu. Dan adapun orang mughma alaih. Apa orang mughma alaih ni? Yakni orang yang pitam, pesek, pitam. Maka tiada harus wali orang mughma alaih ni mengihramkan dia daripadanya. Tak boleh. Tak boleh wali itu nak tolong ihram. Kerana bahawasanya tiada hilang akalnya. Dia bukan gila nah itu ni. Dia hanya pitam. Nanti dia bangun sedar boleh ihram. Dan siumannya yang tidak hilang akalnya dan siumannya siuman ni mana sedar balik. Itu mana siuman. Diharapkan sedar dengan hampir masa dengan sikit-sikit gitu sedar lah tu. Tak boleh wali dia buat kalu. Tak boleh. Biar saya ihram tak boleh. Kena dia sendiri. Bahkan jika lebihlah ia orang yang pitam tadi tu daripada 3 hari sekalipun, kena tunggu kak. Tak boleh wali dia nak tolong ihram. Kata Syekh Ali Shibra Malisi, dihubungkan, dikiaskan, diserupakan seperti orang gila. Harus walinya mengihramkan dia dengan haji atau umrah. Khilaf ni masalah khilaf. Kalau pendapat Syekh Ali Shibra Malisi, bagi orang yang mughma alaih, orang hak pitam, orang hak pengsang tadi tu, masalah tersebut dikiaskan atau dihubungkan, diserupakan dengan masalah wali itu boleh mengihramkan untuk orang gila, boleh. Anak yang gila dah tu ni. Tak ada arah dah. Tak jawab kerja haji tinggal anak yang Malaysia ni kak. Kabar-kabar. Tak tahu duduk di zoo negara-negeri mana. Tak tahu dah tu ni. Yang lepas kau orang masuk dalam tu sapuh mana. Tak tahu dah. Maka dia buat lagi sekali dengan dia. Tu gila tak apa. Wali dia boleh niat ihram. Itu martabat yang pertama. Keduanya martabat sah mubasyarah dengan sendirinya, dengan perbuatan sendirinya. Itu maksud dengan sendirinya. Dia sendiri buat. Dan disyaratkan padanya 3 perkara. Mana? Islam, lagi tamyiznya dan izin walinya. Maka tiada sah keduanya kanak-kanak yang tiada mumayyiz atau ada tamyiznya tetapi dengan tiada izin walinya, tak sah. Ni martabat yang kedua ni, nak hijrah haji dengan sendiri. Syaratnya 3. Islam, tamyiz dan izin wali. Kalau ada tamyiz, wali tak izin pun tak sah. Dan apa? Tiada tamyiz langsung pun tak sah. Mesti kena ada izin walaupun dia mumayyiz. Ketiganya martabat jatuh berlaku haji nazar atau umrah nazar. Dia akhir jadah haji, dia akhir jadah umrah. Pas dia pergi berlaku satu benda, dia menazar. Wajib atas aku, wallahi demi Allah, wajib atas aku kalau aku dapat begia-begia benda, aku nak hijrah haji, aku nak hijrah umrah. Ketika tu haji tu haji dah nazar, umrah nazar. Dan syaratnya 2 perkara. Mana? Islam dan mukallaf. Maka sah mengerjakan keduanya, membayar fardu nazar daripada sahaya yang balik yang akil. Boleh. Tu dia tak boleh nak pergi bayar kepada hamba. Boleh. Kerana tak syarat merdeka. Dan keempatnya martabat jatuh daripada hajatul Islam, haji Islam, haji fardu ni, atau umratul Islam, umrah Islam. Maka syaratnya 3 perkara. Hendaklah ia Islam dan akil balik dan merdeka. Ini yang dimaksud lagi kitab kita ni. Apa? Martabat yang keempat. Apa? Martabat hajatul Islam atau umratul Islam. Syaratnya 3. Mana? Islam, aqilun balighun dan hurrun. Mesti kena merdeka. Dan jikalau tiada ada kuasanya sekalipun, dia tak mampu sekalipun, maka memadalah yang demikian daripada orang yang fakir. Habis itulah. Nanti kita akan sambung tengok ada mana sesuai.
Kalau gitu fardu aini tadi itu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin hurrin merdeka. Nampak tak? Jadi ini orang panggil syarat haji yang martabak yang keempat daripada 5 martabak. Daripada 5 martabak dia deh. 5 martabak betul. Fala yajibu ala abdin, maka tidak wajib haji fardu Islam ni di atas seorang hamba. Wa kazal umratu, dan seperti itu juga umrah. Umrah tu baca gana wahya, dan bermula ia umrah tu bi dhammil aini. Boleh baca dengan dhammahkan ain. Baca dengan dhammahkan ain. Apa wa sukunil mimi, matikan mim. Tu umrah au dhammiha, atau dhammahkan nya mim. Tu wa bi fathil ain wa sukunil mim. Oh gitu. Jadi 3. Baca dengan umrah 1 atau umrah 2. Wa bi fathil ain am wa sukunil mim tu ain tu baca dengan fathah dengan baris atas, wa sukunil mim matikan mim, amrah. Jadi boleh baca 3. Umrah boleh, umrah boleh, amrah boleh. Kerja amrah dak lagi ni. Boleh tak? Kata ni. Gimana tak nampak kat 2 minggu dia buat kerja amrah. Ada orang Kelantan kerja amrah gitu, amrah. Ajalah, boleh. Wa bi fathil aini wa sukunil mim. Falughatuha, dan bermula bahasa panggilannya umrah tu salasun 3. 3. Mana? Umrah 1, umrah 2, amrah 3. Itu. Kerana apakah umrah fardu Islam ni sama juga dengan haji fardu Islam? Li qaulihi ni illa pada kata kazal umratu. Seperti demikian itu haji juga oleh umrah. Li qaulihi, kerana firman-Nya Allah Taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, sempurnakan oleh kalian al-hajja akan haji wal umrata, dan akan umrah lillahi, kerana Allah. Utu bihima, tunaikan kalian bihima, dengan kedua-duanya haji wal umrati tadi tu. Macam mana tu? Ta'amaini, sesempurnanya kerana Allah. Baik. Kalau gitu fardu haji ni ataupun haji Islam atau umrah Islam ni, umrah fardu, umrah fardu Islam, haji fardu Islam ni berapa kali hak wajib? Fil umri, di dalam umur, wa in tala, jika panjang sekalipun umur dia 200 tahun, 300 tahun umur dia. Tak jumpa dah ni ada ni. 100 tahun tu adalah. Kalau 100 tahun pun umur dia wajib berapa? Fi umri wa in tala, dan jika sekalipun panjang umur dia, marratun wahidatun, sekali je. Haji fardu Islam ni dengan umrah fardu Islam ni wajib 1 kali. Tu. Dalam kitab sebut wala yajibani fil umri illa marratan wahidatan. Wala yajibani, dan tidak wajiblah umrah dan haji yang fardu Islam ni fil umri, di dalam umur, sepanjang-panjang umur, illa marratan wahidatan, melainkan 1 kali jua. Patuh wa qad yajibul hajju aksara min marratin, dan terkadangnya wajib haji tersebut lebih daripada sekali, idza kana nazran au qada'an. Tu apabila adalah haji tersebut haji nazar ataupun haji qadha. Tu lain cerita. Kalau orang panggil tak kena qadha, sekali cukup dah. Sekali tu sudah cukup. Ataupun dia tak bernazar pun, sekali sudah cukup dah. Sebagaimana tersebut dalam kitab Safwatil Zubah, dalam kitab Mata Zubah, kata apa? Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah, bermula haji itu fardu wajib, wa kadzakal umrah,
Seperti demikian itu juga lah umrah. Lepas tu wajib tu berapa kali? Lam yajiba, tidak wajib kedua-duanya fil umri, di dalam seumur-umur hidup, ghaira marrah, lain daripada satu kali. Artinya satu kali saja wajib. Tapi Nabi pun Nabi pun hijrah haji sekali je. Wa qad hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan. Wa qad hajja, dan sesungguhnya telah berhajilah an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Hajjatan wahidatan, akan satu kali haji. Bila tu fi sanatil ashirati ba'dal hijrati. Pada tahun yang ke-10 kemudian daripada hijrah. Wa hajja qabla al-hijrati ka hijab wa hajjal hijrati. Oh gitu. Wa hajja qabla al-hijrati hijajan katsiratan la tuhsa. Dan haji Nabi sebelum hijrah tu berapa kali haji? Banyak, la tuhsa, tak dapat dibilang. Tapi selepas daripada hijrah, Nabi ni haji hanya satu kali. Wa qad i'tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Dan sesungguhnya telah umrah lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 4 kali umrah. Tu Nabi tu dia buat hijrah umrah 4 kali. Haji sekali selepas hijrah. Sebelum hijrah banyak kali lah sebab Nabi duduk Mekah. Nah tu ni. Tu. Umrah hanya 4 kali je. Mana? Umratul Hudaybiyati fi Zilqa'dati as-sanata sadisah. Umrah pada masa perjanjian Hudaybiyah pada bulan Zulkaidah tahun yang ke-6 daripada hijrah. 1. Umratul Qada fi Zilqa'dati pada bulan Zulkaidah as-sanata sabi'ah, pada tahun yang ke-7 daripada hijrah. Umratun, dan satu lagi yang ketiganya umrah ba'dan tihai, kemudian daripada selesai ghuzwati Hunainin, selepas daripada selesai peperangan Hunain. Tu berihramlah Nabi biha dengan umrah tersebut minal Ja'ranah, daripada Ja'ranah, minal Ja'ranati, daripada Ja'ranah, fi Syawalin, pada bulan Syawal, as-sanata tsaminah, pada tahun yang ke 8 daripada hijrah. Yang keempat, umratun ma'al haji ala man qala innahu hajja qarinan. Nabi juga buat hijrah umrah serta dengan haji. Ini di atas pendapat alaman ay injaraina alaman, jika kita menjalani di atas pendapat ulama qala yang berkata innahu, bahwasanya Nabi itu hajja qarinan, buat haji qarin. Habis itu. Maka kerana tu habis itulah. Habis itu. Kemudiannya kata dia wa tajibu ziyadatu, dan wajib oleh lebih daripada alaiha alal marrati wahidati. Tu wa tajibu, dan wajib az-ziyadatu oleh lebih, wajib lebih mengerjakan haji alaiha di atas satu kali itu. Kerana apa? Li'aridin, kerana sesuatu yang lain yang mendatangi, dia panggil wajib aridi, dia panggil. Mana misal? Kanadrin, seperti wajib nazar, wa qada'in, dan wajib qada. Habis. Bi syartil istita'ati, dengan syarat istita'ah, berkemampuan. Wallahu alam, berarti situ dulu. Bi syartil istita'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminata asyaratah, dan bermula maqalah yang ke 18 ay min babi sulasiyi, daripada bab 33. An Ibrahim ay ruwiya an Ibrahim an-Nakhai, diriwayatkan daripada Ibrahim an-Nakhai.
radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripadanya Ibrahim An-Nakhai. Apakah diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai? Innama hanya sanya halaka man halaka qablakum, telah celakalah mereka yang telah celaka qablakum, sebelum daripada kamu, ai minal umami, daripada segala umat-umat terdahulu. Innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya telah celakalah mereka yang telah celaka sebelum daripada kamu, daripada umat-umat terdahulu, bisalasi khisalin, dengan sebab 3 perkara. Mana 3 perkara? Pertamanya bifudulil kalami, dengan berlebih-lebihan pada bercakap. Tu kecek tak ada beda. Dah lah wak hijau tak ada beda, main geng. Hijau ada tak ada beda, dah tu buai umur dia panggil, buai masa. Patut main ngaji pondok ni kena mengaji. Ni dak duk main geng. Sepatutnya duduk pondok ni kena ngaji. Orang wi berah, orang wi lauk, orang wi makan, orang wi elektrik, orang wi kipas ke apa semua tu bukan untuk main geng, untuk ngaji. Kira-kiranya haram tu sebenarnya. Kalau kita duduk pondok ni banyak main pada ngaji. Kalau kita telah tu tak reda, tak halal. Melainkan ngaji tu banyak daripada main. Main sikit tak ada hal lah. Hari Sabtu tu kan, nak rehat jaya ni dah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap ketika main geng. Dah lah tangan tu duk main geng, mulut pula cakap benda jahat. Hak ni celaka ni bukan duk cakap benda jahat. Bifudulil kalami, dengan lebih-lebih daripada perkataan. Apa? Fudulul kalam ni apa? Wahwa, dan ia al-fudulul kalam ni, ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Ma ialah barang, yakni perkataan, la khaira, tidak ada jenis kebaikan lah, fihi, padanya barang, padanya ma, padanya perkataan, fid dini, pada agama tak ada kebaikan, wad dunya pun tak ada kebaikan. Pada dunia pun tak ada kebaikan, pada akhirat agama pun tak ada kebaikan. Tu bukan kata duk buka kitab ngapa, kau duk ngaji, kau duk la'ah, kau duk musakarah kau. Itu orang panggil ada kebaikan pada dunia dan agama. Ni dalam main game batu mulut pula kacek BABI. Tu binatang tulah tu habis dalam mulut. Akmal, Wafu. Lagi Afif. Ni. Yazid, Naufal, Fawahi, Zai. Betul tak? Betul tak tu? Sebut nama tu betul tak? Sini. Maka celaka tu, bahaya tu, membinasakan kita. Wa fudulit ta'ami, dan lebih pada makanan. Tu makan apa kerah duduk dalam sakar dia tu Zaim. Tak masuk kelah. Betul tak Zaim? Kenyai sangat. Betul tak? Tak ngaku sama. Wahwa, dan ia fudulut ta'am ni, lebih pada makanan ni. Ma ialah barang itu makanan, la yu'inuhu. Bukan la yu'ni tu. La yu'inuhu. Ya tu kena dahulu pada nun. Kau nun dulu. Ya deh. Ma la yu'inuhu, makanan yang tidak menolonglah ia makanan. Ala dini, di atas agama. Maka tidur, dak semayang, dak ngaji, dak telaah. Ayalah tu. Kenyai ya, tak dia tak gerak masuk kelah. Apa gerah tidur. Tu panggil apa? Makanan yang tidak menolong pada agama, atas agama. Wa fudulil manami, dan lebih tidur. Tidur yang banyak. Tak ada kelah tidur. Ada kelah pun tidur dalam kelah. Sini. Masa mana hak dia tak tidur? Masa makan.
Makan banyak, lepas tu tidur tu lebih. Mana? Masa tidur pun tidur, masa kelas pun tidur, masa ngaji pun tidur. Nah, itu dia panggil apa? Fudulil manam. Lebih-lebih daripada tidur. Wahwa dan ia fudulul manam ni. Lebih pada tidur ni. Ma la yanfa'uhu, tidur yang tidak bermanfaat lah ia tidur fid ni pada agama. Kalau tidur untuk kuatkan tubuh, boleh ngaji, dengan segar, boleh baca Quran, boleh berzikir, itu tidur yang bermanfaat. Maka tidur bermanfaat ni sunat qailulah tu lah. Sunat qailulah itu tidur yang bermanfaat. Habis itu. Wal maqalatu tasi'ata syarata an Yahya Mu'azir Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi wa ajlihi wa 'amalihi. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'atifah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muhammad